Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri penjelasan ke atas buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Kita sambung bahagian kedua penjelasan saya ke atas bab mengkaji amalan zikir sambil menari. Bagi sesiapa yang terlepas bahagian pertama, sila rujuk playlist dalam kotak description dan lihat video yang sebelum video ini ya. Yang playlist tu telah disusun mengikut tertib, sila rujuk video sebelum video ini. Baik, kita sambung kepada hujah kelima di sisi pihak yang pro kepada zikir menari, di mana mereka berkata menari itu bukanlah ibadah tetapi sekadar bantuan bagi mencapai kekhusyukan ketika berzikir. Okey, hujah ini dijawab bahawa apa yang sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara faktor pendorong untuk menggunakannya juga sudah sedia ada, namun Allah dan Rasulnya tidak menggunakannya sebagai bantuan, bererti ia sememangnya tidak boleh digunakan sebagai bantuan sehinggalah ke hari kiamat. Apa tadi tu? Apa tadi? Okey, tak apa, saya ulangi ya, mungkin sedikit heavy. Hujah ini dijawab bahawa apa yang sudah ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara faktor pendorong untuk menggunakannya juga sudah sedia ada, namun Allah dan Rasulnya tidak menggunakannya sebagai bantuan, bererti ia sememangnya tidak boleh digunakan sebagai bantuan sehinggalah ke hari kiamat. Okey, bagi membantu kefahaman dalam perkara ini, saya bagi contoh yang ini berdakwah ya. Berdakwah adalah sesuatu yang disyariatkan, sesuatu yang didorongkan berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat 125 surah An-Nahl, surah ke-16 yang berbunyi, yang Allah SWT berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Okey, serulah kepada jalan Tuhan kamu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, ya, dan berdebatlah dengan mereka dengan apa yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Jadi firman Allah dari permulaan ayat, ud'u ila sabili rabbika, berdakwahlah, serulah orang ke jalan Tuhan kau, ialah satu suruhan, satu dorongan untuk kita berdakwah. Okey, dan pada waktu yang sama ketika turunnya ayat ini, nyanyian dan alat muzik pun sudah ada, meskipun dalam skala yang kecil, bukan seperti mana sekarang ni ya. Sementara faktor pendorong yang ini berdakwah kepada orang ramai berdasarkan ayat 125 ini juga sudah sedia ada. Namun, memandangkan Allah dan Rasulnya tidak menjadikan nyanyian dan muzik sebagai cara membantu dakwah, bererti ia sememangnya tidak boleh dijadikan cara membantu dakwah sehingga ke hari kiamat. Okey, saya cuba susun dalam erti kata lain. Nyanyian dan muzik bukanlah cara berdakwah yang hikmah dan pengajaran yang baik sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat 125 surah An-Nahl ini. Sama ada dakwah itu ialah mengajak orang bukan Islam kepada Islam atau memperbaiki, mengislahkan orang Islam ke arah Islam yang lebih baik. Oleh itu, apa yang lazim dilakukan pada masa kini, iaitu nyanyian nasyid dan selawat, baik di studio maupun di stadium atau konsert. Shah Alam berselawat, Melaka berselawat, Ipoh berselawat, semua tu bukanlah sesuatu yang selari dengan syariat Islam. Okey, kenapa? Alright, kenapa? Sekali lagi, seruan ataupun dorongan untuk berdakwah sudah ada, dan nyanyian dan muzik pun pada zaman Rasulullah pun ada, meskipun dalam skala yang kecil. Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan penggunaan muzik dan nyanyian itu sebagai salah satu cara membantu dakwah. Apa yang tidak boleh, apa yang tidak dijadikan sebagai alat
ataupun sarana membantu dakwah pada zaman itu, ia juga tidak boleh dijadikan sarana membantu dakwah pada masa kini. Alright. Demikian jugalah dengan menari. Ia sesuatu yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Sementara faktor pendorong yang ini mencapai kekhusyukan ketika berzikir juga sudah ada pada zaman itu. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila Allah dan Rasulnya tidak menjadikan menari sebagai bantuan mencapai kekhusyukan ketika berzikir, bererti ia sememangnya tidak boleh dijadikan sebagai bantuan sehinggalah ke hari kiamat. Demikian juga dengan amalan zikir sambil menggoyang-goyangkan badan secara sengaja. Umat Islam pada zaman Rasulullah SAW, khasnya mereka yang baru memeluk Islam, mereka juga ingin berzikir dengan penuh kekhusyukan. Meskipun mereka memiliki keinginan tersebut, Allah tidak mensyariatkan zikir yang sengaja menggoyang-goyangkan badan. Apa yang Allah tidak syariatkan berarti ia sememangnya tidak baik dan tidak perlu dijadikan sebagai bahan bantuan sehinggalah ke hari kiamat. Okey, jadi ini hujah kita, jawapan kita ke atas penghujahan mereka ataupun alasan mereka bahawa kononnya tarian itu hanyalah untuk membantu mencapai kekhusyukan ketika zikir. Padahal tarian ini sudah ada, kita ada baca kan, orang Habsyah pun ada menari apa semua tu, tetapi Allah dan Rasulnya tidak pernah mensyariatkan tarian itu sebagai salah satu sarana, sebagai salah satu cara untuk mencapai kekhusyukan ketika berzikir. Apa yang Allah dan Rasulnya tidak syariatkan berarti ia memang tidak baik, berarti ia memang tidak bagus, dan sehinggalah hari kiamat ia sememangnya tidak bagus. Tentang nasyid dan konsert-konsert selawat itu, sesuatu yang lazim berlaku sekarang ni. Ya, saya tahu ramai orang pergi, tetapi mereka pergi untuk berhibur. Okey? Yelah, macam Islamik lah sikit. Kalau pergi konsert Linkin Park ke, konsert K-pop ke apa tu, orang kata tak Islamik. Kita pergilah konsert yang Islamik. Tapi sama je untuk berhibur. Seronok ketika tu je lah. Lepas tu tak adalah dah. Okey, jadi meskipun ia nampak macam baik, ramai orang hadir konsert selawat, tetapi itu sekadar hiburan semata-mata, tak ada beza dengan konsert yang lain. Bahkan konsert yang lain-lain tu, konsert K-pop ke, orang tahu yang tu salah. Konsert ni orang ingat benda baik. Mereka sangka sedang beribadah. Mereka sangka sedang mencintai Rasulullah. Padahal menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah SAW bukanlah dengan menghadiri konsert-konsert tersebut. Konsert-konsert selawat itu, Johor berselawat, Batu Pahat berselawat, Kuantan berselawat, Penang berselawat, Georgetown berselawat, konon-kononnya. Tetapi buktikan kecintaan kepada Rasulullah SAW dengan mempelajari sunnah baginda, sunnah yang merupakan syariat, sunnah tashri'iyah, dan mempraktikkan sunnah tersebut. Bukan sekadar pergi konsert, dia seronok time tu je, lepas tu balik habis-habis lah. Okey? Baik, kita masuk ke hujah yang ke-6 pula, di mana mereka, yakni mereka yang pro kepada zikir menari ataupun bergoyang-goyang, berkata hukum asal bagi urusan dunia adalah boleh ataupun mubah sehinggalah ada dalil yang melarangnya. Sementara hukum asal bagi urusan ibadah kepada Allah adalah dilarang sehingga ada dalil yang mensyariatkannya. Menari, kata mereka, adalah urusan dunia, maka hukumnya mubah. Jika ada pihak yang melarang, maka tanggungjawab mengemukakan dalil larangan berada di bahu mereka, di bahu pihak yang melarang, bukan di bahu pihak yang membolehkan tarian ketika berzikir. Okey, macam mana nak jawab ni? Senang saja. Okey, kita jawab bahawa benar hukum asal bagi urusan dunia adalah boleh ataupun mubah sehinggalah ada dalil yang melarangnya. Sementara hukum asal bagi urusan ibadah kepada Allah adalah dilarang sehingga ada dalil yang mensyariatkannya. Ini adalah satu kaedah yang sangat penting ya tuan-tuan puan-puan, bagi sesiapa yang mungkin pertama kali mendengarnya. Saya ulangi balik for your benefit. Okay? Hukum asal bagi urusan dunia adalah boleh, harus, mubah sehinggalah ada dalil yang melarangnya. Hukum asal bagi ibadah, kita nak buat sesuatu ibadah, baik zikir, baik solat, baik puasa dan sebagainya, adalah dilarang ataupun ditangguhkan
sehinggalah kita jumpa dalil yang mensyariatkannya. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila sesuatu urusan dunia dibawa masuk ke wilayah ibadah, dibawa masuk ke sempadan ibadah dan dijadikan sebahagian daripada ibadah, hukumnya tidak lagi diukur sebagai urusan dunia, tetapi sebagai urusan ibadah kepada Allah. Sebab ia telah menjadi satu pakej beribadah kepada Allah. Menari asalnya memang merupakan urusan dunia yang dibolehkan ataupun mubah. Contohnya tarian bersama antara suami isteri kalau ada yang nak menari, ataupun tarian bersenam aerobik, apa sebut? Zumba, something like that lah kan. Sementara tarian yang dilarang pula ialah apa yang melibatkan percampuran. Sebagai contoh ya, percampuran atau ikhtilat antara lelaki dan perempuan yang tidak halal hubungannya antara satu sama lain. Baik mereka turut sama menari, atau yang menari itu perempuan saja, lelaki duk tengok. Atau yang menari itu lelaki, perempuan duk tengok. Baik tengok secara langsung, baik tengok secara live, mahupun melalui media sosial. Sekarang ni di TikTok banyak yang duk menari kan. TikTok lah, TikTok kan, short videos banyak yang duk menari. Dan okey, itu tarian yang kalau sesama perempuan tak apa, tapi bila lelaki yang tengok sudah menjadi satu kesalahan. Akan tetapi, sekali sambung, akan tetapi apabila tarian itu dijadikan satu cara beribadah ketika berzikir, maka ia masuk ke wilayah ibadah kepada Allah. Ia masuk kepada pakej ibadah kepada Allah. Ia telah menjadi, saya ulangi, sebahagian daripada pakej zikir kepada Allah. Maka hukumnya tidak lagi diukur berdasarkan urusan dunia, tetapi berdasarkan urusan ibadah, di mana hukum asal bagi urusan ibadah kepada Allah adalah dilarang sehinggalah ada dalil yang mensyariatkannya. Boleh kan ni? Okey, saya ulangi ya, saya ulangi. Apabila tarian dijadikan satu cara beribadah ketika berzikir, maka ia sudah masuk ke wilayah kesempadan ibadah kepada Allah. Ia telah menjadi sebahagian daripada pakej zikir kepada Allah. Maka hukumnya tidak lagi diukur berdasarkan urusan dunia, tetapi berdasarkan urusan ibadah, di mana hukum asal bagi urusan ibadah kepada Allah adalah dilarang sehinggalah ada dalil yang mensyariatkannya. Apakah dalil yang secara jelas, secara qat'i mensyariatkan tarian sebagai salah satu cara beribadah ketika berzikir? Jawapannya tidak ada. Telah pun kita semak, telah pun kita analisa dalil-dalil yang kononnya dikemukakan oleh mereka sebagai dalil yang mensyariatkan tarian ketika berzikir ataupun sengaja menggoyang-goyangkan badan ketika berzikir. Dalil-dalil tersebut jika sahih, tidak ada yang soreh, dan ataupun yang lainnya adalah tidak sahih. Kalau dah tidak sahih, tak payah fikirlah soreh ke tak kan. Okey, maka sekali lagi, apakah dalil yang secara jelas mensyariatkan tarian sebagai satu cara beribadah ketika berzikir? Jawapannya tidak ada. Maka hukumnya menjadi dilarang dan termasuk dalam perkara baharu yang merupakan seburuk-buruk urusan dan bid'ah. Baik, demikianlah hujah-hujah tambahan yang kesemuanya 6 yang diberikan oleh mereka yang pro kepada zikir menari atau zikir sambil sengaja menggoyang-goyangkan badan, serta kritikan dan jawapan ke atasnya. Jelas bahawa mereka tidak ada dalil yang sahih lagi soreh mahupun penghujahan yang mantap bagi amalan zikir sambil menari atau zikir sambil sengaja menggoyang-goyangkan badan. Okey, seterusnya saya ingin bacakan penjelasan seorang tokoh pada abad yang ke-6, yang ini Imam Abu Bakar At-Turtushi rahimahullah, yang wafat tahun 520 Hijrah. Beliau asalnya daripada Spanyol ya. Pada zaman itu Spanyol termasuk dalam negara Islam kan. Yang nukilan ini dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wafat tahun 671 Hijrah. Imam At-Turtushi tadi wafat tahun 502 Hijrah. Dan apa yang beliau sebut itu dinukil ataupun dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamul Quran
tafsir bagi ayat 90 hingga 93 surah Toha, surah yang 20 ya. Saya baca terjemahan saja. Teks Arab boleh rujuk dalam buku saya di penghujung, at the end, di penghujung bab mengkaji amalan zikir sambil menari. Okey, Imam Abu Bakar Al-Turtushi rahimahullah ditanya, apakah pandanganmu wahai tuan guru kami yang faqih tentang mazhab sufi atau tasawuf? Dan beliau dimaklumkan, semoga Allah sentiasa menjaganya, bahawasanya sekumpulan mereka, yakni orang-orang sufi atau tasawuf itu, dari kalangan kaum lelaki berhimpun, lalu mereka memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan zikir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud zikir kepada Muhammad ialah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka meletakkan tongkat di atas sesuatu yang diperbuat daripada kulit untuk dijadikan penanda atau pusat. Lalu bangunlah sebahagian mereka yang lelaki itu untuk menari dan membuat-buatkan kekhusyukan sehingga tidak sedarkan diri, yang disebut sebagai apa? Kemabukan dalam berzikir. Mereka ni bukan sekadar nak khusyuk, tapi mereka nak mencapai satu makam, satu level yang disebut sebagai kemabukan dalam berzikir ya. Dan okey, kemudian mereka dibawakan sesuatu untuk mereka makan bila dah selesai lah. Jadi soalannya, apakah dibolehkan atau tidak untuk hadir bersama mereka? Bukan turut sama berzikir sambil menari itu, tapi turut hadir dalam majlis tersebut. Berikanlah kami fatwa tentang hal ini, semoga tuan, iaitu Imam Abu Bakar Al-Turtushi, mendapat ganjaran pahala. Jawapannya, Imam Al-Turtushi menjawab, semoga Allah merahmati kamu, wahai yang bertanya. Mazhab sufi atau tasawuf adalah batil, jahil dan sesat. Ini kerana tidaklah Islam itu kecuali diambil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Jangan terkejut, saya ulang apa beliau jawab. Beliau start je, mulanya mukadimah je, terus berkata bahawa mazhab sufi atau tasawuf adalah batil, jahil dan sesat. Ini kerana tidaklah Islam itu kecuali diambil dari kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekejap ya, ada incoming call. Saya pause sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, maaf ya sedikit gangguan tadi. Baik, sekali lagi ya, mazhab sufi atau tasawuf ini adalah batil, jahil dan sesat. Ini kerana tidaklah Islam itu kecuali kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah mengisyaratkan apa? Mazhab sufi atau tasawuf ini tidak berasal daripada kitab Allah, tidak berasal daripada Al-Quran, mahupun daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik seluruhnya ataupun sebahagian besar daripadanya. Okey, jangan pula terkejut tau, sebab sekali lagi saya ulangi, ini ialah Imam Al-Turtushi yang hidup jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juga sebelum Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah. Okey, jangan pula dituduh beliau ni Wahabi. Beliau pada kurun ke-6 Hijrah ya. Okey, sebab bila dikritik kepada sufi tasawuf, akan terus disandarkan kepada Ibnu Taimiyah, akan terus disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal yang kita sedang baca sekarang ini, tokoh ini hidup sebelum mereka berdua ya. Okey, kita teruskan. Beliau berkata lagi, adapun zikir sambil menari dan membuat-buatkan kekhusyukan, maka orang terawal yang menciptanya adalah para sahabat Samiri. Okey, apa pula Samiri ni? Samiri ini adalah daripada kaum Bani Israel, umat Nabi Musa AS, yang membuat patung lembu bersuara daripada barangan kemas kaum Bani Israel ya. Diriwayatkan dihimpun semua barang-barang kemas tu, dia leburkan, kemudian dia tukang besi, dia pandai buat, sehingga dikatakan lembu itu macam ada lubang, bila ada angin tiup boleh keluar bunyi.
daripada lembu tu ya. Itu yang disebut sebagai patung lembu bersuara. Okey, ketika itu Nabi Musa tidak ada bersama. Sila rujuk surah Toha surah ke-20 ayat 85 dan seterusnya. Okey, diteruskan ya. Yakni tak kala dia Samiri membuatkan untuk mereka patung lembu yang bersuara, bila angin tiup boleh keluar. Lalu mereka berdiri dan menari-nari di sekeliling patung lembu itu sambil membuat-buatkan kekhusyukan. Ini asal usul zikir sambil menari itu. Okey, bukan saya kata. Okay. Imam Abu Bakar Al-Turtusi yang berkata, maka ia, yang ini zikir sambil menari dan membuat-buat kekhusyukan itu adalah agama kaum kafir dan para penyembah patung lembu. Terkejut dengar. Okey, saya ulangi ya. Maka ia, yang ini zikir sambil menari itu adalah agama kaum kafir dan para penyembah patung lembu. Okey. Adapun zikir dengan tongkat, maka yang terawal menggunakannya adalah kaum zindik, bertujuan menyibukkan kaum muslimin dengannya agar jauh dari kitab Allah Ta'ala, yang ini Al-Quran. Padahal Nabi SAW duduk bersama para sahabatnya untuk berzikir, tidak lain seperti seolah-olah ada burung yang bertenggek di atas kepala mereka, disebabkan tetap tenangnya mereka daripada sebarang pergerakan. Okey, yang ini kita stop sekejap. Jika dirujuk dalam buku saya, beberapa muka surat sebelum ini, dalam bab yang sama ini, ketika menjelaskan hadis Usamah bin Syariq, saya berkata bahawa Rasulullah SAW dan para sahabat tu duduk diam-diam tu mereka berzikir. Okey, mereka bukan macam saya pun ada cerita ada sebut dalam video bahagian pertama, mereka bukanlah duk kesedihan terlepas drama Korea ataupun memikir perkara lain, tetapi mereka duduk diam itu berzikir saja. Okey, berzikir tanpa bergoyang-goyang, sehingga jika ada burung itu boleh hinggap di atas kepala mereka. Ketika menyatakan sedemikian, saya tidak meletakkan sebarang rujukan. Orang yang dalam hatinya ada penyakit akan mendakwa saya membuat-buat pendapat sendiri, padahal ternyata ia adalah pendapat ulama seperti Imam Al-Turtusi yang kita sedang baca sekarang ini. Okey, baik, kita sambung. Imam Al-Turtusi berkata lagi, maka sudah sepatutnya bagi sultan dan para wakilnya untuk menghalang mereka, siapa ni? Kumpulan yang zikir sambil menari, daripada hadir di dalam masjid-masjid dan tempat-tempat lain. Okey, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk turut hadir, bukan menari sama tau, untuk turut hadir bersama mereka dan tidak menolong mereka dalam kebatilan mereka. Kenapa ya? Sebab bila kita hadir, ia adalah satu bentuk pertolongan. Bila tak ada orang nak tengok, mungkin dia pun tak adalah nak zikir menari-menari tu. Okey, dan beliau menutupinya dengan berkata, inilah mazhab Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan selain mereka daripada kalangan para imam kaum muslimin. Hanya bagi Allah jualah kuasa memberi taufik. Sekian nukilan daripada kata-kata Imam Abu Bakar Al-Turtusi rahimahullah. Okey, sekali lagi saya ulangi, beliau ni hidup jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, juga sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Okey, begitu serius, begitu tegas. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam kalau baca buku saya ataupun tonton video-video saya, ada yang berkata saya ni sangat tegas, sangat strict dalam hal bid'ah. Bukan saya. Inilah sikap, inilah manhaj para ulama. Kita telah baca ataupun telah dengar saya bacakan kata-kata Imam Al-Turtusi tadi. Begitu tegas lah kan? Macam mesti terkejut kalau ada orang dengar begitu kan? Okay? Baik. Jadi sikap kita terhadap bid'ah ni tak boleh lembut-lembut. Bila lembut-lembut, orang yang nak buat bid'ah ni mereka terus je. Dan semua bid'ah ni dia bermula dari kecil, lama-lama jadi bukit. Bila jadi bukit, apa yang bid'ah itu orang anggap sunnah, sementara apa yang sunnah yang original itu orang anggap itulah yang bid'ah. Okey, baik.
Tak apa, saya boleh bab bid'ah jadi laju pula ya. Okey, sambung lagi. Okey, itulah nukilan daripada Imam Al-Turtusi, dan sebagai kesimpulan, demikianlah analisa dalil dan hujah pihak yang pro kepada zikir menari atau zikir sambil sengaja menggoyang-goyangkan badan. Maksud saya, demikianlah analisa kita terhadap terhadap hujah, dalil dan hujah pihak yang pro kepada zikir menari atau zikir sambil sengaja menggoyang-goyangkan badan. Nyata bahawa mereka tidak ada dalil yang sahih lagi soreh, mahupun penghujahan yang mantap lagi padu. Ia sememangnya adalah perkara baharu dalam agama, dan setiap perkara baru adalah bid'ah. Setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di dalam neraka. Moga-moga Allah menjauhkan kita dari semua bentuk bid'ah, baik yang kecil mahupun besar. Baik yang kecil mahupun besar, meskipun sebahagian agamawan mengatakan ia adalah bid'ah hasanah. Okey, kita berjumpa lagi insya-Allah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.